Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan teruskan fizik tingkatan 4 dengan bab 5 gelombang. Dan subtopik yang baru ialah 5.1 asas gelombang. Okey, mari kita lihat contoh-contoh gelombang yang akan cikgu share di sini. Okey, ini adalah gelombang air yang mana titisan setitis air ke atas permukaan air yang tenang akan menghasilkan gelombang. Yang kita boleh nampak jelas di sini, ya. Okey, yang kedua ialah bunyi. Bunyi yang dihasilkan daripada pelbagai alat muzik. Contoh alat muzik yang kita biasa lihat ialah gitar, piano, kompang, gendang, okey, dan saksofon. Okey, kesemua alat-alat instrumen muzik ini sebenarnya akan menghasilkan getaran yang mana akan menghasilkan gelombang bunyi dalam bentuk seperti inilah. Dan akhir sekali contoh lain gelombang adalah gelombang elektromagnet. Okey, dan ini kita akan belajar lebih detail dalam topik ini. Gelombang adalah satu sistem yang berayun, okey, dan yang bergetar. Okey, jadi kita lihat di sini, ya, ada dua kaedah lah gelombang dihasilkan. Okey, sama ada sistem itu berayun ataupun bergetar di dalam suatu medium. Okey, contoh yang berayun, ya, adalah seperti ini. Okey, yang mana spring ini kalau kita letakkan beban di bawah ini akan ditarik ke bawah, bergerak ke bawah. Manakala kalau kita lepaskan atau kita buang beban ini, ianya akan bergerak naik ke atas dan menjadi lebih pendek. Dan ataupun jika kita tidak letakkan bebannya, kita letak tarik daya sahaja, jadi spring ini akan dilepaskan, maka ia akan ke atas dan ke bawah, ke atas ke bawah. So, ini yang kita sebut sebagai berayun. Ataupun sistem berayun yang lain contohnya ialah ladung. Okey, ladung yang mana kita pernah buat ketika tingkatan 1 dulu. Yang mana kita ayunkan ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Okey, ini adalah contoh sistem berayun yang mana akan boleh menghasilkan gelombang. Manakala bagi sistem yang bergetar adalah contohnya tala bunyi ini yang terdiri daripada besi, ya, yang nipis, yang mana apabila kita ketuk tala bunyi ini yang nipis ini, besi yang nipis ini, maka ianya akan bergetar perlahan-lahan dan akan menghasilkan bunyi. Keting. Okey. So, inilah dia sistem berayun dan sistem bergetar dalam suatu medium. Contoh mediumnya ini ialah spring, logam, dan juga tala bunyi ini pun adalah logam. Contoh-contoh lain, ya, yang bergetar adalah seperti kompang. Jika anda ketuk kompang itu, kita boleh rasa yang permukaan kompang yang di atas, ya, kompang adalah bergetar setelah kita pukul. Jadi getaran itu, ya, menghasilkan satu sistem bergetar yang mana akan menghasilkan gelombang yang kita panggil sebagai gelombang bunyi. Okey, seterusnya ialah sistem berayun ini dan juga sistem yang getaran ini akan menghasilkan getaran dan juga akan menghasilkan ayunan. Okey, jadi getaran dan ayunan ini sebenarnya akan dihasilkan dan akan menyebabkan yang kita sebut sebagai gerakan ulang-alik. Okey, ulang-alik kerana apabila diayunkan ataupun dilepaskan yang spring ini, maka ia akan bergerak ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Okey, ataupun bandul ini diayunkan secara berulang-ulang gerakannya. Jadi, gerakan ulang-alik ini adalah pada kedudukan keseimbangan mengikut suatu lintasan yang tertutup. Okey, seimbang, dalam kedudukan yang seimbang lah. Okey, so kalau getaran pula ialah contoh tadi adalah tala bunyi. Jadi dia akan berbunyi dan getaran ini juga berulang-alik kerana ianya akan bergetar seperti ini, ya. Akan bergetar ke arah kiri dan kemudian bergetar ke arah kanan. Kiri dan kanan, kiri dan kanan. Okey, cumanya getaran ini tidaklah sebesar
ayunan. Ayunan gerakan ulang-aliknya adalah lebih besar berbanding dengan getaran yang gerakan ulang-aliknya lebih kecil. Okey. Di sini cikgu kongsikan dua jenis gambar yang mana kedua-dua ini menunjukkan spring slinky. Okey, tetapi berbeza keadaan gerakannya. Okey, ini adalah tangan ya, tangan kita. Okey, ni orang lah. Okey, dan ini tangan yang tersebut. Jadi, di sini adalah tetap. Jadi, spring ini dilekatkan dan ini adalah tetap di sini ya. Okey, sama juga dengan spring di sini, dilekatkan pada dinding ataupun pada meja dan ianya tetap. Tidak bergerak lah maksudnya. Okey, cuma sebelah sini saja bergerak. Jadi, cikgu letakkan simbol lah, senang ya. Okey, dekat tangan ini cikgu letakkan dia sebagai A dan dekat dinding ini cikgu letak dia sebagai B. Okey, dan ini pula dekat tangan ini cikgu letak sebagai C dan dekat dinding ini cikgu letak sebagai D. Okey, jadi A ke B ya. Jadi tangan kita akan bergerak menggerakkan spring slinky ini yang asalnya dalam keadaan lurus, tapi kita gerakkan dalam keadaan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi kita dapat lihat je arah perambatan dia bergerak daripada A ke B kerana tangannya yang menggerakkan spring ini menggunakan tenaga. Kita menggunakan tenaga daripada tangan kita untuk menggerakkan spring ini. Jadi tenaga akan juga dipindahkan daripada hujung A ke hujung B. Gerakan gelombang juga bergerak daripada hujung A ke hujung B. Okey, jadi pemindahan tenaga juga berlaku dari A ke B. Jadi selain daripada gerakan gelombang daripada A ke B, tenaga juga dipindahkan daripada tangan kita, pergerakan tangan kita ini ya. So, dipindahkan menjadi tenaga kinetik. So, bergerak daripada A ke B. Jadi, ini ialah kita sebut sebagai gelombang melintang. Okey, gelombang melintang. Okey, jadi kita lihat pula gambar rajah yang kedua juga melibatkan spring slinky. Okey, jadi ini adalah tangan. Okey, tangan kita menggunakan tenaga untuk kita tolak dia ke hadapan kita. Jadi ianya akan bergerak seperti inilah, regang mampat, regang mampat. Jadi pergerakan dia bermula daripada C ke D, daripada hujung C ke hujung D, dan pemindahan tenaga juga berlaku kerana tangan kita digunakan untuk menolak ke hadapan. Jadi pemindahan tenaga berlaku ataupun dipindahkan daripada C ke D. So inilah yang berlaku dan ini kita sebut sebagai gelombang membujuk. Kita akan belajar lebih jelas, lebih detail tentang kedua-dua gelombang ini sebentar nanti. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, pergerakan slinky ini, spring slinky ini adalah daripada atas ke bawah, bawah ke atas ke bawah, bawah ke atas ke bawah. Okey, dan seterusnya. Tetapi bagi gelombang membujuk ini, pergerakannya adalah ke arah kalau ke kanan lah, ke kanan dan ke kanan seterusnya. Tapi kita dapat lihat di sini ya, ini yang kita sebut sebagai regangan. Regang, dan manakala yang di tempat yang rapat ini kita sebut sebagai mampat. Rapat, mampat. Mampatan. Okey, kita akan belajar detail juga nanti. Okey, seterusnya ialah kedua-dua yang cikgu tunjukkan tadi adalah rupa bentuk spring slinky semasa gelombang merambat melaluinya. Jadi sepanjang pergerakan ini, jadi ada gelombang yang merambat. Kita guna perkataan merambat. Okey, apabila melibatkan gelombang. Kita tak boleh kata gelombang melalui spring slinky.
Tak boleh. Kita kena gunakan perkataan merambat, barulah menggunakan perkataan melalui. Okey. Jadi rupa bentuk ini ya, rupa bentuk spring selingki yang seperti ini, jauh, rapat ataupun atas ke bawah ini kita sebut sebagai profil gelombang. Okey, ini maksudnya profil gelombang, iaitu rupa bentuk spring selingki. Okey, jadi mari kita lihat ya video yang cikgu sediakan. Okey, dah. Jadi kita pun dah mengetahui ya profil gelombang ini sebenarnya adalah rupa bentuk spring selingki ketika gelombang sedang merambat melaluinya. Okey, itu adalah profil gelombang. Dan hari ini kita nak teruskan dengan gelombang progresif. Okey. Apakah dia gelombang progresif tersebut? Mari kita lihat dulu gambar-gambar ini. Okey, ada dua gambar di sini ya. Yang pertama adalah gambar tentang spring selingki, yang bermula dengan langkah yang pertama. Gambar yang pertama ni cikgu letak nombor 1, yang ni nombor 2, nombor 3, 4 dan 5. Pada mulanya pergerakannya bermula di hujung A. Apabila mula dengan hujung A, dia dah mula bergerak dan kita boleh nampak gelombang telah pun merambat melaluinya. Di sini gelombang tersebut bermula. Jadi di sini adalah profil gelombang, iaitu rupa bentuk gelombang. Jadi profilnya sedang bergerak ke arah kanan, belah kanan. Tapi daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Kita lihat pula yang kedua. Dia dah mula menaiki ke atas dengan lebih tinggi. Dan dia dah mula untuk turun ke bawah. Jadi ini adalah profil gelombang. Bagi pergerakan yang kedua. Yang ketiga ialah dia semakin menuruni dan mula menaiki dan mula menuruni semula. Kemudian profil gelombang yang keempat telah pun menuruni dan membentuk puncak yang baru. Dan akhirnya yang kelima telah pun sampai ke hujung B. Jadi ini adalah 5 profil gelombang yang berturut-turut. Yang bergerak daripada A ke B. Dan pemindahan tenaga juga berlaku daripada A ke B. Yang seterusnya adalah gelombang progresif. Juga ialah apabila seekor itik duduk di atas permukaan air dan menghasilkan gelombang-gelombang ini, yang kita sebut sebagai muka gelombang. Kita boleh nampak jelas di sini garisan-garisan air secara membulat yang terbentuk. Jadi kedua-dua ini kita sebut sebagai gelombang progresif. Dan yang kita lihat di sini, ini adalah profil gelombang. Profil gelombang. Jadi kita lihat sama-sama. Kedua-dua ini seperti mana yang cikgu cakap, kedua-dua ini adalah gelombang progresif. Dan profil gelombang merambat dengan masa. Masa. Kerana apabila anda menggerakkan spring selingki ini, ia melibatkan masa. Kerana untuk pergerakan profil gelombang yang pertama ini perlukan masa beberapa saat. Seterusnya profil yang kedua perlukan beberapa saat. Ketiga, keempat dan seterusnya yang kelima. Setiap ini memerlukan masa. Jadi untuk gelombang jenis ini, ianya merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang tersebut daripada A ke B. Tapi ianya adalah gelombang progresif. Sama juga dengan gelombang air ini ia juga adalah gelombang progresif. Tetapi yang membezakan kedua-dua ini ialah profil gelombang ini merambat mestilah melalui medium.
dan ianya tidak bergantung kepada masa lah. Okay, sebagai gelombang melintang ataupun mungkin gelombang membujur. Jadi di sini medium sangat penting dan medium di sini adalah air contohnya. Okay, kita lihat pula contoh gelombang progresif yang ketiga. Contoh gelombang progresif yang jenis ketiga ialah gitar. Kita tahu gitar ini apabila dipetik, dawai pada gitar ini, string ini akan bergetar perlahan-lahan dan getaran itu akan menghasilkan bunyi. Jadi ini juga kita kenali sebagai gelombang yang melibatkan progresif. Okay? Tetapi spesialnya bagi gitar ini ialah ia dikenali juga sebagai gelombang pegun. Okay? Kenapa kita sebut sebagai gelombang pegun? Okay, so cikgu tulis dulu gelombang pegun di sini dan kita tengok satu persatu sifat bagi gelombang pegun ini ya. Okay, gelombang pegun ini sebenarnya dihasilkan daripada dua gelombang progresif. Sebab itu cikgu cakap gitar ini juga dikenali sebagai gelombang progresif. Tetapi dia adalah percantuman antara dua gelombang progresif yang serupa ataupun kita boleh guna perkataan sama, serupa atau sama dan bergerak dalam arah yang bertentangan. Itu yang membezakan. Okay? Tetapi walaupun bertentangan, ianya tetap akan bertembung dengan satu sama lain. Okay? So cikgu tambah di sini bertembung antara satu sama lain. Terkeluar. Okey. Jadi walaupun kita dapat lihat di sini dua gelombang dia adalah sama tetapi bergerak daripada arah yang bertentangan, okey, tetapi bertembung akhirnya di antara satu sama lain. Okey. Jadi gelombang pegun ini ya kita dapat lihat di sini profil gelombang ini tidak merambat dengan masa. Dan 5 profil gelombang berturut-turut daripada seutas tali kita yang dipetik. Okey, jadi kita lihat bagaimana yang cikgu cakap dua gelombang serupa ini bergabung walaupun daripada arah yang bertentangan. Okey, kita lihat yang pertama, cikgu gunakan pen warna biru ya. Ini kita sebut sebagai T1. Pen warna biru. Jadi T1 ini bergerak dan mulakan dengan arah ke atas. Dia bergetar ke arah atas. Okey, ke arah atas. Kemudian dia akan turun ke bawah. Dan akhirnya akan bertemu di sini. Bergabunglah. Jadi walaupun dia berada dekat atas, dia akan bergabung dekat pertengahan atas dan bawah. Okey, dan ini kita sebut sebagai profil gelombang yang pertama. Okey, jadi kita lihat pula profil gelombang yang kedua iaitu menggunakan pen warna merah. Profil gelombang yang kedua ini ialah T2. Okey, yang berwarna merah ini. Jadi dia bergerak ke atas. Okey, dan seterusnya ke bawah. Dan dia akan bertembung di sini. Itu yang kita sebut sebagai gelombang pegun. Yang ketiga, cikgu gunakan pen warna hijau. Okey, ini adalah T3. Dia adalah bermula daripada sini dan habis sampai ke tengah. Jadi dia akan bertembung di pertengahan ini. Dan seterusnya cikgu gunakan pen yang berwarna purple, okey, untuk mendapatkan T4 iaitu profil gelombang yang keempat. Jadi bermula daripada bawah kemudian bergabung dengan atas. Okey, so akhirnya bergabung, bertemu. Dan yang terakhir sekali cikgu gunakan pen yang berwarna kuning. Jadi dia bermula daripada bawah bagi T5, profil gelombang yang kelima. Dan akhirnya dia akan naik ke atas dan bertemu di sini pertengahannya. Jadi inilah kelima-lima profil gelombang yang kita sebut sebagai tidak berambat. Okey, kelima-lima profil gelombang yang telah pun cikgu lukis tadi ya. Atas ke bawah, bawah ke atas,
rendah sikit, atas ke bawah, bawah ke atas kan, walaupun rendah. Dan di tengah-tengah ini maintain saja. Kelima-lima profil gelombang ini sebenarnya adalah berasal daripada satu utas tali gitar. Maksudnya seutas tali gitar itu akan bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan juga kadang-kadang dia akan mendatar di tengah-tengah, di tempat kedudukan asalnya yang tidak bergerak. Jadi sebenarnya kelima-lima gelombang ini adalah daripada satu utas tali yang sedang digetarkan. Ting! Naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Okey? Dan bukanlah daripada 5 tali ya. Okey, jadi kalau satu tali ada 5 profil gelombang yang kita boleh nampak kat sini. Jadi kalau ada 5 tali, kita darab belah dengan 5 jadi 25. Okey, kalau ada 6 ataupun 8 profil gelombang, jadi kita boleh dapatkan lagi profil gelombang yang lain. Okey, tetapi ianya akan dapat dalam keadaan asal ya, yang mana dua gelombang progresif yang serupa. Contohnya tadi warna biru ni. Okey, ini satu gelombang progresif. Okey, dan yang warna biru ke bawah ini juga satu gelombang progresif yang sama. Okey, 1 dan 2 ni yang sama, bergerak daripada arah bertentangan. Ya, memang betul bertentangan. Satu daripada atas ke bawah, satu daripada bawah ke atas. Okey, tetapi bertembung antara satu sama lain di atas garisan ini. Di sini pertembungan tersebut dan di sini juga akan bertembung apabila kita tambah lagi satu gelombang progresif yang sama. Okey, sama dia punya daripada segi ketinggiannya. Okey, dan begitu juga bagi profil gelombang-gelombang yang lain. Okey, harap clear di sini. Okey, jadi disebabkan walaupun berbeza arah tapi ianya bertemu dan bercantum ya, bertembung. Okey, maaf, bertembung. Jadi kita sebut dia sebagai gelombang pegun. Iaitu tidak bergerak, yang kita andaikan dia akan bertembung di sini. Okey, jadi gelombang pegun ini sebenarnya adalah juga gelombang progresif. Seperti mana itik yang duduk di atas air tadi, gelombang air, dan juga bagi gelombang spring slinky tadi. Okey, cumanya arah yang berbeza. Okey, jadi profil gelombang ini tidak berambat dengan masa. Okey, tidak berambat dengan masa kerana dia yang bergetar. 5 profil gelombang berturut-turut daripada seutas tali gitar yang dipetik. Okey, poin di sini adalah berturut-turut, atas ke bawah, atas ke bawah. Okey, dan contoh-contoh lain selain daripada gitar yang menghasilkan gelombang pegun ini ialah contohnya seruling. Okey, yang mana kita tiup dan dia akan menghasilkan getaran udara di dalamnya. Selain daripada itu ialah gendang. Gendang yang kita ketuk-ketuk dia dan dia akan bergetar. Kompang pun mempunyai yang sama kaedahnya dengan gendang. Kita ketuk kan. So akhirnya permukaan dia akan bergetar. Okey, dan contoh lain adalah ukulele. Ya, kesebutan. Okey, lele. Okey, dan banyak lagi sebenarnya alat muzik yang menghasilkan gelombang pegun ini. Okey, gelombang boleh juga dikelaskan kepada 2 jenis, iaitu jenis yang pertama adalah gelombang jenis mekanik. Mekanik ini biasanya adalah gelombang yang kita dapat lihat dengan jelas depan mata kita lah. Okey, dan yang kedua adalah gelombang jenis elektromagnet. Okey. Tak muat pula kan? Okey. Jadi kat sini cikgu tulis gelombang Gelombang, 2 jenis gelombang inilah, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Okey, jadi di sini cikgu nak kita buat perbandingan antara gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Okey, sebelum kita mulakan tu, cikgu nak kenalkanlah dulu dengan korang apakah contoh-contoh gelombang mekanik. Kalau kita dah tahu contoh-contohnya, barulah kita boleh bayangkan sikit-sikit kan. Okey, contoh gelombang mekanik ya, ialah gelombang air. Okey, gelombang air semua dah tengok tadi, yang itik duduk dekat atas air,
dan dia akan hasilkan gelombang, iaitu gawisan yang kita nampak dengan jelas membulat. Contoh lain tadi juga kita dah tengok bagaimana setitis air jatuh ke atas permukaan air dan juga menghasilkan gelombang yang membulat. Okey, yang kedua contoh mekanik lain ialah gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang mana tadi cikgu tunjukkan contoh tala bunyi tadi. Kalau kita ketingkan sikit, okay, so dia akan bergetar ke kiri dan ke kanan. So ini adalah getaran, hasil getarannya, dan ini yang kita sebut sebagai gelombang bunyi. Manakala tadi kalau gelombang air, lupa pula nak lukis ya. Okay, setitik air jatuh dekat permukaan air akan menghasilkan gelombang membulat ni. Okay, so ini adalah contoh gelombang air. Dan yang ketiga pula adalah gelombang seismik. Okay, seismik. Apa dia seismik ni? Okay, gelombang seismik ini biasanya gelombang yang berlaku di permukaan bumi. Kita tahu permukaan bumi kita terdiri daripada lapisan kerak bumi. Jadi lapisan kerak bumi ini akan boleh bergerak dengan beberapa pertemuan gelombang-gelombang, 2 atau 3 gelombang yang sama ataupun yang berbeza, dan akan bertembung dan menghasilkan gempa bumi. Jadi itu adalah contoh seismik. Okey, jadi kalau kita dah boleh bayangkan gelombang air macam mana, gelombang bunyi macam mana, dan gelombang yang menyebabkan gempa bumi pada permukaan bumi, jadi kita juga boleh bayangkan ya betapa sebenarnya bagi gelombang mekanik ini medium diperlukan ataupun tidak. Of course lah diperlukan. Okey, kerana contohnya untuk kita letak gelombang air, kita perlukan medium air. Untuk menghasilkan gelombang bunyi, kita perlukan medium udara. Okay, sebabnya kalau dekat vacuum tanpa udara, tanpa medium, jadi bunyi tidak boleh pun dihantar, disebarkan. Macam kita sekarang ni, kita tidak dapat pun mendengar sebarang bunyi letupan. Walaupun letupan mungkin sedang berlaku di matahari. Okey, kerana tiada udara ataupun medium yang boleh menyebabkan gelombang itu merambat melaluinya. Okey, jadi untuk gelombang mekanik ini, air, bunyi dan seismik ini, kita perlukan medium. Ini medium air, medium udara dan seismik adalah medium pepejal. Okey, kita perlukan pergerakan tanah sebagai pepejal lah. Okey, jadi medium diperlukan untuk kita memindahkan apa? Memindahkan tenaga. Okey, sebab semua ini adalah daripada tenaga. Contoh air dititiskan. Air itu bergerak daripada atas ke bawah, tenaga kinetik. Kemudian bunyi pun tenaga kinetik. Dia yang bergetar. Tala bunyi ini bergetar besi ni. Dan juga kalau seismik pun sama, tenaga kinetik itu. Tapi berpindah daripada tempat A ke tempat B. Ataupun daripada tempat B pula ke tempat C. So, dia akan berlaku perpindahan tenaga daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Dan bagi gelombang mekanik ini juga, ianya terdiri daripada getaran sebenarnya. Getaran zarah-zarah medium. Okey. Dan mari kita lihat pula bagi gelombang elektromagnet. Okey, bagi elektromagnet, okey, contoh bagi elektromagnet adalah gelombang radio. Okey, contoh yang kedua adalah gelombang cahaya. Contoh lain adalah sinar gamma. Okey, ini kita dah pernah belajar dah sinar gamma ni simbol dia ketika tingkatan 3. Okey, kita ulang balik. Apakah dia gelombang radio? Gelombang radio adalah sejenis gelombang yang biasanya kita gunakan untuk, okey, contohnya kita ada robot di planet Mars, planet Marikh. Jadi kita hendak berkomunikasi dengan robot tersebut. Jadi kita menggunakan gelombang radio untuk menghantar signal. Dan robot tersebut juga menggunakan gelombang radio untuk menghantar signal ke bumi. Itu contoh lain. Ada banyak lagi contoh radio. Okey, contohnya radio yang kita selalu dengar, Era FM, Hot FM dan macam-macam radio yang ada di Malaysia. Jadi dia juga menggunakan gelombang radio yang boleh bergerak laju kan, dan bergerak jauh. Okey. Dan gelombang cahaya. Gelombang cahaya pula kalau kita lihat adalah contohnya cahaya matahari ke bumi ataupun cahaya daripada lampu ke mata kita. Okey.
cahaya ini berbeza dengan bunyi. Cahaya memang boleh melalui medium udara. Yes, sebab itu kita dapat melihat cahaya. Walaupun di antara kita dan lampu tersebut ada cahaya, ada udara, maaf. Okey, tetapi gelombang cahaya juga boleh merambat walaupun tiada medium. Okey, contohnya ialah daripada matahari ke bumi. Kita tahu daripada matahari ke bumi tiada sebarang medium, termasuklah udara pun tiada. Tapi gelombang cahaya masih boleh merambat melalui vacuum. Okey, dan manakala sinar gamma pula adalah terhasil daripada tindak balas radioaktif. Kita pun dah pernah belajar ketika tingkatan 3. Dan sinar gamma ini pun kita tahu bahaya dan dia juga boleh dipancarkan, disebarkan untuk beberapa jenis kegunaan. Contohnya ialah untuk teknik membunuh sel kanser dan juga untuk memandulkan serangga, untuk membunuh bakteria, mensterilkan bakteria, mensterilkan bahan-bahan pembedahan daripada bakteria dan virus kan. Okey, jadi ketiga-tiga ini sebenarnya kalau kita lihat tidak pun memerlukan medium. Masih boleh memindahkan tenaga. Tetapi kalau ada medium juga tidak ada masalah. Tetap boleh memindahkan tenaga. Okey. Yang kedua, sebenarnya gelombang-gelombang elektromagnet ini terdiri daripada ayunan. Ini berbeza ya. Ayunan medan elektrik dan medan magnet yang bersevenjang. Ini perkataan yang sangat penting. Bersevenjang. Okey. Antara satu sama lain. Bagaimanakah bersevenjang itu? Okey, bersevenjang ni maksudnya macam ni ya. Okey, cikgu gunakan pen warna biru ini untuk menunjukkan satu gelombang. Okey, yang ini adalah gelombang yang di atas. Dia adalah dalam keadaan menegak seperti ini. Dan seterusnya diturun ke bawah. Okey, dan untuk gelombang yang kedua pula ialah ini. Dalam keadaan melintang seperti ini. Okey. So ini adalah warna biru dan ini adalah warna hijau. So bagai inilah warna hijau dan tangan kanan cikgu ni warna biru. Okey. Macam inilah. Cikgu pegang pen warna hijau ini untuk warna hijau dan pen warna biru ini untuk yang warna biru ni. Jadi seperti ini. Okey. Seperti ini. So, dia dalam keadaan bersevenjang. Ini yang kita sebut sebagai bersevenjang. Mana kita boleh dapat lihat di sini ya. Sudut 90 di sini. Okey. So, tapi berbezalah dengan air. Kalau air dalam keadaan yang macam ni saja. Okey. Air tu wujud dalam keadaan yang pada satu permukaan. Okey. Jadi, kalau yang warna biru tu, warna hijau tu di sini. Okey. Dan ini yang kita sebut sebagai bersevenjang. Jadi, kalau untuk mekanik kita gunakan getaran, dia bergerak. Tetapi bagi elektromagnet, dia berayun. Bergerak seperti ini ya, gelombangnya. Okey, secara bersevenjang. Okey, cikgu nak share video dengan korang tentang gelombang elektromagnet ini yang dikatakan berayun secara bersevenjang. Okey, jom kita lihat. Okey, sekarang kita lihat pula perbezaan antara gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Okey, untuk gelombang melintang ya, okey, zarah-zarah medium kita boleh dapat lihat dianya bergetar, okey, bergetar pada arah yang bersevenjang. Okey, dengan arah perambatan gelombang. Okey, bergetar dan bersevenjang. Okey, dan untuk gelombang melintang ini, ianya terdiri daripada dua benda yang penting ya, yang anda perlu tahu. Yang pertama adalah di sini, di sini, di sini. Yang kita sebut dia sebagai puncak. Okey, ialah berada dekat atas kan, puncak lah. So, ini kita cikgu sebut sebagai puncak. Manakala yang di bawah ini, cikgu gunakan pen warna lain. Okey, yang di bawah ini kita sebut dia sebagai lembangan. Lembangan ya. Saya ulang sekali lagi. Lembangan.
Okey, lembangan-lembangan, dan cikgu tulis lagi sekali lembangan. Okey. Hopefully dah 3 kali sebut, mesti ingat. Okey. Jadi dia terdiri daripada puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak. Jadi puncak dan lembangan ini adalah berturutan. Okey. Okey. Jadi kalau cikgu lukiskan graf di bawah ini ya. Okey, cikgu lukis kat bawah ni. Contohnya di sini. Okey, kita ikut pada spring selingki ini. Okey, pergerakannya ialah naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas. Okey, beginilah lebih kurang. Tapi yang cikgu lukis tak berapa cantik. Okey, jadi di sinilah kita sebut dia sebagai puncak. Cikgu gunakan P untuk puncak. Di sini pula yang berwarna merah ini adalah L, iaitu lembangan. Di sini adalah P, iaitu puncak. Di sini ialah L, lembangan. Dan di sini adalah puncak. Okey, mengikut ini. Okey, jadi kalau kita lihat ya, jika tangan kita di sini dan ini adalah tetap, jadi pergerakannya ialah ke sinilah. Jadi pergerakan pada graf ini kita dapat lihat ianya akan bergerak dalam keadaan naik ke atas dan kemudian sampai kat sini turun ke bawah. Okey. Sampai sini turun ke bawah. Okey, turun ke bawah dan akhirnya kat sini naik ke atas. Okey. Okey, itu yang berlakulah dan seterusnya. Dan ini yang kita sebut sebagai gelombang melintang. Melintang Okey, dia bergerak dalam keadaan macam ni, melintang. Okey, contoh-contoh gelombang melintang ialah gelombang gelombang melintang. Contohnya adalah gelombang radio. Okey, gelombang cahaya. Contoh lain adalah gelombang air. Okey, radio, cahaya dan air. Okey, radio dan cahaya ini kita tahu tadi adalah sejenis gelombang elektromagnet. Manakala gelombang air ni pula adalah gelombang mekanik. Tetapi ketiga-tiga ini adalah contoh gelombang melintang. Okey, sebab kalau air kita biasa lihat contohnya memang kita nampak dia bulat-bulat, tapi kalau kita tengok daripada tepi, kita boleh nampak ianya berbentuk seperti ombak bergelora kan. Okey, ini yang cikgu maksudkan sebagai gelombang melintang. Radio pun sama ya. Cuma radio kita tak nampak lah sebab dia adalah gelombang elektromagnet yang kita memang tak nampak jelas. Okey, cahaya pun sama. Okey, so mari kita lihat contoh eksperimen yang cikgu tunjukkan bagi melihat dengan jelas bagaimanakah pergerakan gelombang melintang menggunakan spring selingki. Jom. Okey, sekarang kita lihat pula tentang gelombang membujur. Okey, bagi gelombang membujur ya, zarah-zarah mediumnya ialah bergetar juga, sama bergetar. Kedua-duanya bergetar. Oh, sudah tak ada ink lah pula. Okey, kita tukar pen. Okey, akan bergetar. Okey. Pada arah yang jika gelombang melintang tadi adalah secara berserenjang, tetapi bagi membujur ini pada arah yang selari. Selari bermaksud seperti inilah, selari je. Dengan arah perambatan gelombang. Dan ianya terdiri daripada, untuk gelombang membujur tidak ada puncak dan tidak ada lembangan. Tetapi kita boleh lihat di sini ya dengan jelas. Yang mana kita dapat lihat di sini yang pen biru ini dalam keadaan yang panjang ini, yang dalam keadaan renggang. Jadi ini kita sebut sebagai renggangan. Renggangan. Senang je nak ingat. Okey. Sementara yang
rapat. Rapat, jadi kita sebut sebagai mampat. Pat. Okey. Rapat, mampat, terenggang, regangan. Okey. So, yang ini kita gunakan mampatan lah. So, yang ini tadi, pen warna biru balik, ini kita sebut sebagai regangan. Double G je. Gangan. Okey, kat sini ada double G. Okey, so kat sini yang pen merah cikgu ni kita sebut sebagai mampatan. Mampat, rapat. Okey, mudah je. Okey, jadi macam mana kita nak lihat gelombang jenis membujuk ini? Okey, kalau kita lihat di sini tadi terdiri daripada kita sebut sebagai regangan, renggangan dan juga mampatan. Okey, jadi kita dapat lihat di sini perbezaan antara gelombang melintang dan membujuk. Kalau melintang puncak dan lembangan, tetapi kalau membujuk regangan dan mampatan. Dan kedua-dua ini adalah secara berturutan. Mampat, renggang. Mampat, renggang. Kalau awak lihat di sini kalau ingat tentang pergerakan cacing tanah. Okey, badan dia macam itulah. Kejap mampat, lepas tu dia nak panjangkan, regang, dan kat sini mampat balik, regang. Okey, sebab dia nak bergerak ke hadapan. Okey, sama je. Okey, kita lihat pula bagaimanakah profil gelombangnya. Okey, jika arah pergerakannya di sini adalah dinding iaitu tetap. Okey, dan kat sini kita punya tangan, jadi arah dia bergerak ke sini lah. Jadi apabila arah bergerak ke sini, kita boleh lihat di sini Okey, kat sini regang, kemudian mampatan, rapat, kemudian regang balik. Okey, regangan, renggangan, kemudian mampatan balik, rapat, kemudian regangan dan akhirnya regangan sepenuhnya. Jadi ini adalah gelombang membujur. Berbeza dengan gelombang melintang. Okey, mari kita lihat contoh-contoh gelombang membujur. Okey, contoh gelombang membujur ialah gelombang satu sahaja gelombang bujur sebenarnya. Ialah gelombang bunyi. Bunyi saja yang membujur. Iaitu yang mana tadi cikgu dah lukis kat korang kan. Tentang tala bunyi iaitu besi yang nipis ni. Kalau kita ketuk, keting. So dia akan hasilkan gelombang-gelombang bunyi macam ni. Kerana dia bergetar. Okay, so dia akan ada yang mampat, dia akan ada yang meregang. So ini adalah gelombang membujur. Hanya gelombang bunyi sahaja membujur. Tetapi video cahaya dan air adalah gelombang melintang seperti ini. Okey, ombak. Okey. Jadi mari kita lihat pula bagaimana eksperimen untuk menggunakan spring selingki bagi menunjukkan gelombang membujur. Gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua. Okey, gelombang yang pertama ni kalau anda dapat lihat, kita pun dah tengok video semua, ada puncak, ada lembangan. Ini adalah puncak, ini lembangan. Ini puncak, ini lembangan. Okey, so ada puncak. So dia naik atas. Kalau arah dia kat sini kan. So dia ke bawah, ke atas. Okey, jadi ini adalah arah getaran zarah. Okey, getaran ia berlaku di seperti ini. Okey, jadi kat sini adalah lembangan, kat sini adalah puncak. Okey, dan ini adalah kita sebut sebagai gelombang melintang. Okey. Dan manakala ini pula adalah spin selingki bagi gelombang membujur. Kita ulang banyak-banyak kali. InsyaAllah boleh ingat dengan mudah. Okey, so ini adalah dalam keadaan regangan. So kat sini jauh Satu spring, satu. Satu spring, satu. Okey, kita dapat lihat jelas kat sini. Kemudian makin rapat. Spring ini makin rapat. Okey, kemudian dia renggang balik. Okey, dia renggang. Kemudian makin rapat. Spring ini makin rapat di sini. Boleh nampak jelas kan? Okey, makin rapat spring. Okey, makin renggang, makin jauh spring ini. Okey, jadi ini kita sebut sebagai regangan. Ini adalah mampatan. Ini adalah regangan. Ini adalah mampatan dan ini adalah regangan. Jadi kalau kita lihat di sini ialah pergerakan ialah bergerak daripada
regangan kemampatan, regangan kemempatan. Ingat ya, pergerakan tenaga ini adalah daripada regangan kemampatan. Jadi anak panah mestilah ke arah sinilah. Sebab kita pun guna perkataan mampat. Jadi bila menggunakan perkataan mampat, jadi kawasan regangan ini akan tertarik dan memampatkan kawasan yang kawasan mampatan ini. Sebab itu anak panahnya kedua-duanya ke atas, ke arah mampatan. Okey, selang-seli berturut-turut. Okey, so pergerakannya ke arah sana. Okey, tapi arah getaran dia adalah ke kiri dan ke kanan. Kalau mampatan ke dalam, ke arah mampatan. Regangan kalau regangan dia balik, dia jadi macam ni lah untuk regangan. Okey, regangan macam ni, mampatan macam ni. Okey, mampatan masuk dalam, regangan keluar. Mampatan masuk dalam. Okey, mudah je. Okey. Now, kita lihat pula gempa bumi. Tadi cikgu ada sebut tentang gelombang seismik, yang mana ia adalah gelombang yang akan menggerakkan lapisan kerak bumi kita. Okey, dan apabila gempa bumi ini berlaku, ya, gempa bumi akan menghasilkan gelombang yang kita kenali sebagai gelombang P dan juga gelombang S. Apa dia gelombang P dan apa dia gelombang S? Gelombang P adalah gelombang melintang. Manakala gelombang S pula adalah gelombang membujuk. Okey, jadi kedua-dua gelombang ini, ya, melintang dan membujuk ini dihasilkan apabila gempa bumi berlaku. Jadi kedua-dua gelombang ini, P dan S ini, mempunyai laju yang berbeza apabila hampir berlaku gempa bumi. Okey, jadi lajunya yang berbeza, tetapi kedua-dua gelombang ini akan bertemu, bercantum. Dan jadi kedua-dua gelombang ini mempunyai laju yang berbeza, walaupun kedua-dua ini dihasilkan. Okey, jadi perbezaan masa bagi kedua-dua ini, dia ada masa dia. Ada yang laju, ada yang perlahan. Kalau laju, jadi masa dia adalah lebih pendek berbanding dengan perlahan ataupun slow. Cikgu tulis slow kat sini. So, masa dia adalah lebih panjang. Okey, jadi perbezaan masa ini sama ada dia perlahan ataupun laju. Jadi, kita analisakan dia. Okey, jadi hasil daripada analisa perbezaan masa ini daripada segi kelajuan ini, jadi kita dapat tentukan di manakah pusat gempa bumi tersebut. Kadang-kadang gempa bumi memang berlaku di Malaysia. Okey, tempias dia. Tetapi sebenarnya pusat gempa bumi itu berlaku adalah di Indonesia, for example. Okey, jadi kita lihat juga gempa bumi ini. Okey, ini kita dah pernah belajar dah masa dalam tingkatan 3 untuk sains ke tingkatan 1. Okey, rasanya tingkatan 1 kot. Okey, gempa bumi ini dianalisa sebenarnya adalah melalui seismograf. Okey, seismograf, yang mana seismograf ini adalah graf lah bagi gelombang-gelombang, kedua-dua gelombang ini. Okey, dan alat pengukur untuk seismograf ini kita sebut dia sebagai alat pengukur mestilah seismometer. Okey, seperti mana ammeter, voltmeter. Itu adalah alat pengukurnya. Tapi seismometer ini akan menghasilkan seismograf yang mana akan digunakan untuk menganalisa. Jadi seismograf ni dihasilkan daripada seismometer. Okey, dan penganalisa iaitu manusia ataupun pekerja ataupun ahli dalam bidang gempa bumi ini, dalam meramalkan, dalam mengkaji, dalam mereport kejadian gempa bumi ini, kita kenali sebagai ahli seismologi. Siapa yang berminat untuk mengkaji gempa bumi, anda bolehlah bercita-cita untuk menjadi seorang ahli seismologi. Okey, sampai di sini saja untuk asas gelombang part 1. Okey, tak habis lagi sebenarnya subtopik ini. Jadi kita akan sambung ke video yang seterusnya, part kedua. Okey?
Okey, semoga bermanfaat. Jumpa di video yang kedua bagi asas gelombang. Jangan lupa like dan subscribe.